Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang pernafasan kita sehingga kepada hari ini. Semakin hari semakin hampir dengan kita nak menyambut Ramadan al-Mubarak. Dalam menyambut Ramadan ada yang gembira dan ada yang berduka cita. Bagi mereka yang beriman, mereka akan gembira kerana datangnya bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkatan, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, keampunan, bulan yang sepatutnya tidak dilepaskan peluang oleh seluruh umat Islam. Jadi menjadi tanggungjawab kepada kita yang selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sering mendengar kuliah-kuliah yang disampaikan, maka menjadi tanggungjawab kita untuk membuka line-line bisnes kita, buka rangkaian-rangkaian bisnes kita, iaitu perniagaan untuk meningkatkan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahu atau tidak aku tunjukkan kepada kamu satu peluang perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Bisnes, kalau nak bagi nampak seronok sikit, sebut bisnes yang mana Allah tanya, nak tak yang boleh selamat daripada azab yang pedih. Bazar Ramadan belum tentu lagi peniaga-peniaganya boleh selamat daripada azab yang pedih. Kerana kadang-kadang sibuk berniaga bazar Ramadan, maghrib hancur, isyak luput begitu saja. Maka apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah nyatakan di sana, iaitu perniagaan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih itu adalah tu'minu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang pada jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara harta benda yang dikurniakan oleh Allah kita manfaatkan, kita infakkan. Dengan cara Allah berikan kepada kita ini nyawa, bernafas, jasad yang baik, maka kita kena gunakan yang Allah beri itu untuk kita menghidupkan perjuangan, menghidupkan apa juga yang disuruh oleh Allah, yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi jalan-jalan fi sabilillah. Harta, benda, nyawa, semua kita kena berikan sekira mana kita mengetahui itulah yang sebaik-baik. Maka bila datangnya Ramadan, kita yang duduk di masjid surau, alhamdulillah, semua dah tahu. Sebab ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang mesti buat? Iaitu kita kena berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berimannya orang Islam bila mana dia menyahut seruan Allah, meninggalkan larangan Allah. Dalam Al-Quran bila datang Ramadan, kita berpuasa bukan kerana ikut-ikutan, bukan kerana bila datang Ramadan menunjukkan inilah masanya sudah hampir untuk kita buat persiapan bergembira pada Syawal yang akan tiba. Ramadan itu sebenarnya sudah cukup untuk memberikan satu perayaan kepada kita selain daripada Syawal itu, iaitu dengan cara kita meningkatkan amalan kita sebagai orang Islam. Itu sebabnya kita katakan bahawa selaku orang Islam ni dia kena faham tanggungjawab dia, apa yang dia mesti buat. Bukan sekadar jadi manusia yang hanya kita hidup tidak ubah sama seperti mana yang merumput, yang meragut rumput di padang. Sedangkan kita manusia Allah berikan akal. Maka sebab itulah
Bila datang Ramadan ni tuan-tuan, ketaatan kita kena berikan sesungguhnya kepada Allah SWT atas perintah berpuasa. Anak isteri kadang-kadang tak berapa faham, kita yang perlu memahamkan kepada mereka. Jangan biarkan salah tanggapan masyarakat terhadap ibadah. Datang Ramadan, kita puasa bukan kerana takut dengan penguatkuasa jabatan agama. Kalau takut kepada penguatkuasa jabatan agama tetapi tidak takut kepada Allah, syirik amalan kita. Takut kepada mufti, takut kepada pengarah jabatan agama, takut kepada duli tuanku tetapi tidak takut kepada Allah, hancur amalan kita. Sebab tu kita tak kira siapa duduk depan, kita cakap sama. Saya sebut dah sebab apa, anak buah saya tuan-tuan bekerja, abang saya polis, anak buah saya polis, anak buah saya bertugas jadi pengiring duli tuanku yang di Pertuan Agong. Saya kata tak kira lah kau mengiring siapa pun, tapi kalau kau mengiring duli tuanku yang di Pertuan Agong sampai kau tak semayang, maka besok dihumban kau ke dalam neraka. Duli tuanku takkan boleh tolong apa-apa. Tugas, jalankan tugas, tetapi tanggungjawab yang hakiki sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita kena mengabdikan diri kita kepada Allah, kerana itulah tanggungjawab kita di atas muka bumi Allah jadikan. Allah beri segala-galanya, Allah tak minta bayaran. Kita kerja sikit dengan makhluk, kita diberi bayaran. Kita takut sungguh kepada majikan yang beri bayaran gaji kepada kita terlalu sedikit, sedangkan Allah beri nikmat yang melimpah ruah. Tapi kita tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila nak datang Ramadan, apa yang kita kena buat sekarang, bukan tunggu pada satu Ramadan. Sekarang kena mula dah ingatkan anak-anak kita. Apa yang kena buat? Anak-anak orang Melayu hari ni, bukan anak aje lah sekarang ni, mak-mak anak tu pun sama je, nang buka tinang kui buka tikui. Kalau tengok dia buat TikTok tu, ya Allah, duk tunjuk bontot dekat orang. Yang saya pelik ni, suami-suami dayus biarkan isteri dia buat sumber-sumber TikTok tu, tunjuk bontot kat orang, buah dada kat orang. Ni Melayu Islam apa macam ni? Bukan marah, bagi peringatan je lah. Kalau terasa pada mukanya nak buat macam mana? Cakap perlahan, kadang-kadang tak faham. Dia badan kecil, cakap kuat sikit. Habis sangat dia tarik tauliah je, tak ada apa pun. Kita nak bagi tahu bahawa orang Islam, dia kena ingat, dia tak nak ibadah tu satu penyakit lah. Sedangkan wajib beribadah. Tapi kalau tidak pun dia tak mau beribadah, jangan mengganggu gugat orang lain nak buat ibadah. Bantulah orang lain setidak-tidaknya. Kalau kamu tak nak buat kebajikan apa pun, tolong buat satu kebajikan. Meraihkan, membantu orang Islam yang nak mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan. Kita buka TikTok, kadang-kadang ustaz pun ceramah, Ustaz Azhar Idrus pun ceramah dalam TikTok. Kita nak dengar Ustaz Azhar Idrus, buka keluar dia dulu RM20 kat kita. Dah lah bini kita pula ABC, Allah bagi cuti. Dia nak tunjuk dalam TikTok dan macam tu. Jatuh ganjaran pahala kita duk berpuasa, habis. Pahala batal puasa tidak. Ya bukannya batal, ada orang kata bukan batal puasa ustaz, dia nak marah buat apa? Tu sebab tak suruh mengaji, bagi faham. Puasa pun tapi kalau tak batal puasa, pahala tak dapat, rugi. Sebab itu Nabi sebut tentang puasa ni, Nabi dah sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Bila datang Ramadan, siapa yang berpuasa kerana imanan wa ihtisaban. Dia puasa kerana keimanan dan kerana mengharap. Harap apa? Bukan harap orang puji. Harapkan redha daripada Allah. Harapkan keampunan daripada Allah. Bila Allah ampun, itu yang kita harapkan. Ini dah bulan Ramadan pun macam tak Ramadan. Tuan-tuan, saya cakap kuat. Pak Imam tadi bagi orang katakan tazkirah lembut je tuan. Kalau tuan-tuan dengar, walaupun lembut sampai tu. Bagaimana disebutkan oleh Tuan Imam tadi tentang peringatan
Nabi sebut apa? Tak masuk syurga orang yang jalan bawa mulut. Ni orang perempuan ni rajin jalan bawa mulut. Itu orang perempuan dulu. Orang sekarang, lelaki pun sama kadang-kadang mengumpat lagi kuat pada orang perempuan. Jadi sama je, jangan ada bawa mulut. Yang kedua tadi dah disebut oleh Tuan Imam, ya, bahawasanya jangan kita bercakap dusta. Ni bulan puasa, kita tak makan, tak minum, tapi kita tidak berpuasa mulut daripada bercakap benda-benda yang lara. Sedangkan Islam dah ajar kepada kita tuan-tuan banyak perkara Islam ajar. Bulan puasa ni bermula daripada Syakban, patutnya kita dah buat dah praktikalnya. Bulan Syakban ni dah mula dah perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah mula dah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Kalau dia nak panjang sikit. Tapi apa disebut oleh baginda Nabi SAW, Nabi kata, aku lagi suka Sayyidul Istighfar. Sebut Sayyidul Istighfar, tapi taklah panjang mana pun. Kalau kita mula-mula sebut memanglah dengar panjang. Tapi kalau nak dibandingkan dengan lagu Hampi mana, panjang lagu tu lagi daripada istighfar. Sayyidul Istighfar yang Nabi ajar kepada kita, Nabi kata lebih baik, ya, kita menyebut Sayyidul Istighfar. Tapi kalau tak nak, tak apalah, sebut istighfar biasa pun tak apa. Yang penting beristighfar. Sebab baginda Nabi SAW kata sahabat, Nabi beristighfar, memohon keampunan kepada Allah satu hari tak kurang daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain pernah saya sebutkan, sahabat kata apa, ketika mana aku bersama dengan baginda Nabi dalam satu majlis, aku dapati Rasulullah SAW beristighfar dalam majlis itu sahaja 100 kali. Itu dalam satu majlis. Kalau 2-3 majlis Rasulullah hadir hari itu, tak 200-300. Itu manusia yang Allah berikan keampunan, Allah berikan kemaksuman, peliharanya Allah terhadap baginda Nabi. Tapi kita yang tak terpelihara ni rasa macam hebat sungguh. Maka sebab tu Nabi kata, kalau boleh sebaik-baiknya kita lapaskan Sayyidul Istighfar. Kalau bolehlah bulan Ramadan lagi cantik, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Duduk saya saja, ajak anak, kita sebut, bagi anak ikut sama. Tuan-tuan yang ada cucu, ajak cucu duduk sebut. Oh, dia kata atuk pandai menyanyi ni. Lagu atuk ni taklah hebat, tetapi dia punya anugerah dia tu lebih besar lagi daripada anugerah yang ada tu, ya. Iaitu ganjaran 100,000 tak cukup, ni lagi mahal. Sebab apa? Boleh dapat ganjaran pahala, besar lagi ganjarannya. Ini semua Nabi dah ajar istighfar. Kita biarkan anak-anak kita begitu saja seronok dengan lagu-lagu mereka, seronok dengan apa bigonya, dengan TikToknya, akhirnya mereka lupa kepada Al-Quran. Walhal apa kata baginda Nabi SAW? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Sekarang nak kena mula baca, bukan tunggu satu Ramadan. Dah Ustaz, kami dalam bulan Ramadan ni kita ada buat tadarus. Tadarus lah. Baca Al-Quran bukan tunggu Ramadan saja, cuma ruh semangat Al-Quran itu akan berkobar-kobar lebih lagi pada bulan Ramadan. Tetapi bulan lain juga kena baca, sebab Nabi sebut Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya, kata Nabi.
Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang mana bangun pagi belum tengok orang lain tengok Al-Quran, belum bercakap dengan orang lain bercakap dengan Al-Quran, belum lagi orang kata mendengar lain, dia dengar dulu ayat suci Al-Quran. Ini dia jadikan Al-Quran sahabatnya. Pada yaumul akhirah dia akan datang memberikan syafaat. Isteri yang kita sayang, mati kita, dia takkan sanggup tidur dalam kubur dengan kita. Jangankan tidur dalam kubur, atas kubur pun tak sanggup. Tu yang dulu I love you, you love me tu. Sebab apa? Orang lain dia mula keling ni janda kaya, janda kaya. Tapi Al-Quran akan menemani kita. Maka sebab itulah Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kerana baca Al-Quran ni banyak manfaat. Ramadan, masing-masing surau, masjid banyak mengadakan tadarus. Saya syorkan supaya dalam kumpulan-kumpulan tadarus tu tuan-tuan, welcome, panggil jamaah-jamaah kita yang membaca Al-Qurannya masih lagi tersangkut-sangkut, panggil, duduk sama. Selalu kita abaikan. Oh, Pak Mat tak boleh baca Quran ni, Pak Mat. Oh, Pak Mat tak boleh nak join dengan kami. Tidak, bagus Pak Mat. Kalau orang tu dah pandai, dia baca sendiri, suruh seorang dua dengar, cukup dah. Tapi yang tak pandai tu lah kita nak dia duduk sama. Dia boleh baca sebaris dua je Ustaz. Kalau dia nak suruh baca satu muka surat, bila nak habis, bagilah sebaris dua je dia baca. Lepas tu langkau pada orang lain. Supaya dia bersama dalam kumpulan itu, baru dia rasa dia diraikan juga. Dia tidak dilepaskan begitu saja. Paling tidak pun kalau dia tidak boleh membaca Al-Quran, dia mendengar sahabat-sahabat, rakan-rakan yang duduk dalam kelompok itu membaca, dia dapat pahala mendengar. Dia tengok orang baca, dengar, tengok pula orang dia tunjuk baris-baris ayat Al-Quran, tengok pun dapat pahala. Dengar dapat pahala, tengok dapat pahala. Dia baca juga, orang dia baca tu dia baca perlahan-lahan, dia ikut juga. Gerak bibirnya itu juga akan memberikan ganjaran pahala. Selain daripada dia diberi pahala, orang yang menjemput dia, marilah Pak Mat duduk bersama dengan kami dalam halaqah tadarus ini, dia pun duduk sama, dapat pahala orang yang mengajar. Ini yang kita kena buat perubahan. Macam mana kita nak bagi anak-anak muda datang, orang tua yang datang hari-hari kat masjid pun kita tak ajak bersama bila kita buat tadarus. Maka sebab tu saya katakan kita kena buat supaya kita mencari apa yang Allah nak limpahkan kepada kita sebagai orang Islam. Tapi kena faham, Ramadan yang bakal tiba ini banyak sangat ganjaran yang perlu kita ambil. Jadi kita kena manfaatkan. Ajak anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita, anak gadis kita, isteri kita, siapa juga dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain mereka buat, uploadkan banyak, sama ada Facebook ke ataupun TikTok, biku ke apa ke, dengan gambar-gambar yang sangat membawa kepada kemungkaran. Sebab itu Nabi suruh kita cari kebahagiaan. Nabi bimbing cara macam mana nak cari kebahagiaan. Apa kata baginda Nabi SAW? Nabi sebut arba'un min sa'adat. Ada 4 kata Nabi yang kena cari untuk dapat apa? Min sa'adafi al-mar'ah, untuk dapatkan kebahagiaan. Ada 4 kata Nabi, arba', ada 4. Apa dia 4 yang perlu kita cari untuk kita dapatkan kebahagiaan ini? Yang pertama sekali kata baginda Nabi SAW, iaitu Nabi sebut kena dapatkan apa? Antakuna zaujatuhu salihatan. Kena dapatkan isteri yang salih. Dapatkan isteri yang salih. Yang ada kat rumah kita salihah, alhamdulillah. Kalau yang ada kat rumah kita tak salihah, bentuk dia jadikan isteri yang salihah. Kalau kita nakkan kebahagiaan, bentuk tak jadi juga Ustaz, bentuk tak jadi juga Ustaz, kahwin seorang lagi. Kalau yang berani lah. Tapi saya tahu orang lelaki yang ada ni bukan jenis takut bini, cuma dia takut nak bagi isteri tu rasa kecil hati, kecewa je. Orang lelaki ni bukan dia reti takut pun, tapi dia tak nak kecewakan isteri. Itu yang kadang-kadang salah orang kata, oi, suami kau tak tahulah, tapi kalau suami aku dia takut dengan aku. Tak, suami tak takut dengan dia lah.
Suami itu tak nak bagi dia rasa kecewa, tak nak kecil hati dia. Jadi itu yang Nabi sebut. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, iaitu kena dapatkan isteri yang salihah. Baru kita boleh dapat kebahagiaan. Kenapa? Sebab isteri yang salihah ini dia sering akan ingatkan suaminya, bang, besok puasa ya bang. Rokok abang tu buang. Takut jangan besok pukul 10 buat tersilap ke isyak pula. Dia ingatkan, bang, besok pagi nak bangun makan sahur bang. Abang jangan do action lah. Selalu pergi gym makan apa telur 10 biji. Oh besok puasa mampu. Saya bukan kira mampu tak mampu bang, tapi sahur kita kena bangun. Sebab makan sahur bukan makan untuk cari tenaga, tapi kita makan mencari keberkatan. Jangan abang nak mengelak kata dah aku larat. Hampa yang tak larat bangun sahur, aku tak nak bangun. Tak boleh bang, kena bangun. Isteri akan ingatkan. Bila isteri ingatkan selalu, tuan-tuan, insya-Allah berubah suami. Jadi untung kalau suami dapat isteri yang solehah. Sebab kalau suami itu dia dapat isteri solehah, memang sebenarnya dia pun dah soleh. Sebab tu isteri boleh jadi solehah. Isteri itu bayangan suami. Yang kedua kata baginda Nabi, wa auladuhu abraran, iaitu anak yang kita miliki kena dapatkan anak yang baik-baik. Anak yang baik-baik ini dia akan pastikan biarpun dia di belakang pandangan ibu bapa dia, dia tetap yakin dia sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di luar daripada kawalan ibu bapa, dia tetap melakukan ketaatan perintah Allah sebab dia sedar dia takkan boleh lari daripada pemantauan, kawalan daripada raqib wal atid. Khiraman katibin. Ini anak yang baik. Anak yang baik bila mana dia berada di hadapan ibu, dia akan mengutamakan ibu bapa. Bila dia bercakap, dia akan merendahkan suaranya daripada ibu bapa. Bila mana dia nak makan, dia meraihkan, mendahulukan ibu bapa. Anak yang baik. Kalau anak yang tak baik, dia balik tengok apa yang ada dekat meja makan, dia makan, dia tak tanya dah mak bapak makan ke tidak. Padahal mak bapak duk tunggu dia nak balik, nak makan sama-sama. Dia belasah habis tinggal tulang. Lari si bapak pergi cari batu, belah batu tangkuk. Sedih. Ni anak batu penting. Yang ketiga kata baginda Nabi SAW, apa yang kena dapatkan, kita dapat kebahagiaan. Wa qulatuhu salihan. Apa disebut oleh baginda Nabi, wa qulatuhu salihan, iaitu sahabat, teman yang baik-baik. Dia kena dapatkan teman-teman yang baik. Sebab apa? Teman yang baik ini dia juga akan sering kali mengingatkan sahabat-sahabatnya. Sebab tu selalu kita katakan kawan dengan sahabat tak sama. Sebab tu Nabi dia tak kata di kalangan teman-teman aku, dah Nabi sebut sahabat-sahabatku. Siapa yang akan selamat daripada api neraka ya Rasulullah? Allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat daripada api neraka adalah yang ikut jejak langkah aku, kata Nabi, dan jejak langkah para sahabat. Dia tak kata teman. Sebab sahabat ni dia faham sungguh. Faham sungguh. Apa yang Nabi anjurkan, dia buat. Walaupun dia tak tahu apa muslihat, apakah hikmah di sebalik saranan Nabi, dia tak tanya dulu. Bila Nabi anjurkan, Nabi suruh, dia buat terus. Itu sahabat. Kita hari ni tanya dulu, ni kenapa, ni kenapa. Sebab tu kita katakan bahawa sahabat-sahabat ni, bila kita bercakap tentang sahabat Nabi, tuan-tuan kena jaga. Jangan kita terpalit sama ataupun kita terkait sama di dalam golongan yang mencela sahabat. Kerana Nabi sebut, sahabat-sahabat aku ini bagaikan bintang-bintang di langit. Dia puji sahabat. Ni kita kadang-kadang kita tak faham, kita hina sahabat. Selalu saya bagi contoh, kalau kita tengok buku pelajaran anak-anak kita tingkatan 4, tingkatan 5, ada pelajaran sejarah.
peristiwa, kita pun tahu peristiwa tu, tapi dalam mata pelajaran silibus pendidikan sekolah ni dia ada dia punya silibus, dia kena ikut. Bila sampai kepada peristiwa pergaduhan antara Saidina Ali dengan Muawiyah, sudah pasti ramai orang akan kata Muawiyah tak betul. Saidina Ali lah betul. Sebab Saidina Ali ni sahabat Nabi, Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Saidina Ali ni juga menantu Nabi. Sudah tentulah Saidina Ali betul. Kalau Saidina Ali betul, sudah pasti satu pihak lagi tak betul, iaitu Saidina Muawiyah. Secara tak langsung kita menghina Saidina Muawiyah, walhal Saidina Muawiyah tu juga sahabat Nabi. Terperangkap kita di situ. Nak dapatkan keputusan cemerlang dalam pengetahuan agama Islam tingkatan 5 SPM, bila keluar soalan peperangan antara Saidina Ali dengan Muawiyah, siapakah yang bersalah dan apakah puncanya, maka anak murid pun kena tulis itu. Peperangan ini berlaku kerana Muawiyah gilakan kuasa khalifah. Dia ingin merebut jawatan khalifah daripada Saidina Ali. Jadi pemeriksa kertas, periksa pun tengok, bagus pula ni, bagi cemerlang, kacang cap tangan. Jadi anak kita pun terlibat sama dalam menghina sahabat Nabi. Kerana sejarah-sejarah ini kadang-kadang kita kena faham ada unsur-unsur penipuan dalam sejarah. Memang dia sejarah, tetapi dia ada unsur penipuan kadang-kadang yang kita tak selidik, tak kaji betul-betul. Berlakunya peperangan Jamal, Saidina Ali bertembung tenteranya dengan tentera yang dipimpin oleh isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang betul? Yang ni khalifah ni, menantu Nabi. Habis yang satu pihak lagi isteri Nabi, salah ke dia? Takkan isteri Nabi salah. Saidina Ali lah kalau salah. Dah Saidina Ali pula salah. Kalau kita lihat balik, kita kaji secara terperinci, berlakunya peperangan Jamal, berlakunya peperangan Siffin, bukan salah menyalah antara Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah, bukannya Saidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang mencetuskan peperangan ini adalah puak-puak Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ni yang jadi batu api. Dia pergi cucuk sana, dia datang cucuk sini. Dia kata, aku pihak Ali, yang ni aku pada pihak Aisyah. Padahal dua-dua pihak dia. Bagi meletus. Kita pun tak kaji, pakai mengikut. Sebab itulah sejarah ni pandai dia tulis juga. Kalau sejarah lain, kalau sirah lain. Sejarah kalau ditukar dalam bahasa Inggeris, dia kata history. History dalam bahasa Melayu, dia kata cerita aku. Jadi ikut aku tulis cerita aku nak tulis dan aku punya pasal history. Tapi ada tak bila kita baca sejarah Islam ditukar kepada ni dari segi bahasa Inggeris ni, tak ada. Sebab tu kena tengok balik sejarah, jangan sampai kita tersilap. Nabi ajar banyak, antara lain Nabi nak dapatkan kebahagiaan, kata baginda Nabi SAW, iaitu carilah teman ataupun rakan yang baik. Dan satu lagi Nabi sebut nak dapatkan kebahagiaan, iaitu kena dapatkan apa? Wa an yakuna rizquhu bi baladihi, iaitu di baladihi, rezeki yang diperolehi datangnya daripada kawasan ataupun negeri yang kita duduk, yang berdekatan. Kalau nak dapat kebahagiaan, dia kata cari rezeki di tempat yang dekat. Kita tengok ada orang dapat gaji lumayan, pendapatan 60-70 ribu sebulan. Tapi kena pergi kerja dekat Dubai, pergi kerja kat Yaman. Dapat gaji besar tetapi anak isteri terabai. Hilang kebahagiaan. Sebab tu Nabi dah bagi anjuran tu sudah cukup cantik. Maka sebab itulah bila kita jadi orang Islam, Nabi suruh belajar awal lagi dah. Talabul ilmi faridatul 'ala kulli muslim, menuntut ilmu menjadi kewajipan kepada orang Islam. Kadang-kadang benda yang difardukan, yang dah berkurun, macam puasa lah.
Puasa ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana yang difardukan kepada orang yang terdahulu. Puasa ni bukan baru, dah lama, tapi dia tak faham juga. Tak faham. Baru kahwin ni, yang kahwin dekat dengan bulan puasa ni cukup bimbang. Besok dia bersama dengan pasangan dia, malam tu bersama dengan pasangan dia, terpulai. Sampailah besok pukul 8 pagi. Sahur tak bangun. Tak mandi wajib. Besok dia bangun, dia makan. Sebab dia kata tak mandi wajib.